Sebenarnya apa yang kita boleh expect daripada mesyuarat majlis tertinggi pada malam ini yang sekarang ini rasanya sedang berlangsung. Dia baru ketibaan tadi lebih kurang dalam I think sejam yang lepas. Mungkinlah saya tengok berita tadi macam tu. Kalau tak jadi saya tak tahu. Sebab kita dapat berita pun semalam 2 hari lepas mengatakan bahawa MT akan bermesyuarat pada malam ini. Dan di antara benda yang dibincangkan, yang pertama sekali secara grassrootsnya, yang pertama sekali adalah sebanyak lebih daripada 170 lebih daripada 190 lebih bahagian UMNO telah bersetuju mengatakan bahawa tidak ada, membawa usul untuk supaya tidak ada apa orang kata satu hubungan ataupun kerjasama dengan Bersatu dalam PRU yang akan datang, PRU ke-15. Dan untuk makluman juga, malam ini dikatakan Bersatu sedang mengadakan satu mesyuarat melihat kepada hala tuju mereka. Dan ada viral mengatakan bahawa sebenarnya UMNO mereka tidak akan bekerjasama dengan Anwar, tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan baru. Sebaliknya mereka memberi kepada Muhyiddin sehingga bulan 2 ini. Kalau tidak Muhyiddin tidak memenuhi permintaan mereka, maka dia akan tarik handbrake. Dia akan tarik handbrake. So itu yang dikatakan sedang berlaku. Adakah itu yang akan berlaku atau tak akan berlaku? Okey, untuk makluman, ini merupakan mesyuarat UMNO secara official kali ketiga, secara unofficial kali keempat. Kenapa saya kata kali keempat? Sebab ada yang satu unofficial yang tidak diketahui oleh media. Tapi yang secara official, kalau tak silap saya, ini adalah sekali ketiga di mana kita saksikan 2 mesyuarat yang lepas. In fact yang sebelum ini pun kalau kita tengok, kita dapat lihat bahawa bagaimana Ahmad Mazlan menggantikan Anwar Musa sebagai Setiausaha Agung Barisan UMNO pada bulan Mac tahun lepas. Pada masa itu saya menjangkakan bahawa sudah ada satu perpecahan yang hebat dan besar di dalam UMNO apabila mereka memecat. Dia kata memecat, dia kata saya diganti bukan pecat. Tapi kalau seseorang itu keluar daripada term dia, maksudnya seseorang itu berhenti sebelum tamat tempoh dia, itu dikatakan sebagai dipecat lah, bukan diganti. Kalau digantikan orang lain, masa dipecat lah tu. Jadi beliau telah dipecat daripada jawatan Setiausaha Agung UMNO dan dilantik sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional BN, Anwar Musa ni. Antara sebab yang paling utama kenapa beliau dipecat daripada Setiausaha Agung UMNO ialah kerana beliau telah bersetuju menerima jawatan di dalam kabinet Muhyiddin Yassin. Sepatutnya pada masa itu perjanjian ataupun understanding yang diwujudkan di kalangan UMNO adalah untuk bersama dengan Perikatan Nasional tanpa menyertai kabinet mereka. Maksudnya mereka bersetuju membentuk kerajaan tetapi tidak bersetuju untuk menyokong kabinet Muhyiddin Yassin. Namun begitu, Anwar Musa dan beberapa orang yang lain telah menerima jawatan di dalam kabinet. Mula dia orang setuju untuk terima jawatan, tetapi dengan syarat dibagi juga kepada majlis tertinggi. So dia mengikut ranking lah. Sepatutnya jawatan timbalan Perdana Menteri itu bagi kepada Zahid Hamidi, sebab dia adalah Presiden UMNO. Bayangkan Presiden UMNO langsung tidak mempunyai apa-apa jawatan di dalam kerajaan Perikatan Nasional, dan itu merupakan satu, kalau bukan satu tamparan dan juga satu templatekan dan juga satu penghinaan yang paling hina oleh Muhyiddin kepada UMNO. Saya tak tahu lagi apa yang kita nak panggil perkara tersebut. Jadi bila Zahid itu tidak diberi sebarang jawatan, maka ia menjadi satu penghinaan, satu tanda penghinaan yang amat besar kepada UMNO. Jadi masalahnya adalah Zahid terlalu lemah daripada segi pentadbiran dalam menangani perkara ini. 2 mesyuarat yang sebelum ini, termasuk ketiga untuk mereka menarik sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional dalam voting yang lepas, tidak dilakukan. Walaupun itu yang sebenarnya hendak dilihat oleh rakyat. Kalau sebenarnya UMNO ini ada telur, dia dah boleh tarik handbrake secepat mungkin. Dia dah boleh ugut kerajaan nasional. Tetapi ugutan demi ugutan UMNO kepada Bersatu itu tidak berjaya. Ugutan demi ugutan itu tidak mendatangkan kesan pun. Mereka ugut kali pertama tak berjaya, ugut kali kedua tak berjaya.
Baru-baru ini ugutan kali ketiga oleh Tajuddin Ramli tak Tajuddin Ramli. Yalah Tajuddin lah, Pasir Salak. Esok harinya terus terdapat satu polis report tentang bagaimana beliau telah songlap duit daripada prasarana. Itu kaedah kaedah mereka nak mengugut intimidation, saya sebut sebagai political intimidation yang dilakukan oleh Bersatu bagi tujuan menakut-nakutkan lawan. Kita pun tahu bahawa Perhimpunan Agung UMNO ini akan menyaksikan siapa yang akan tersisih. Siapa yang akan tersisih daripada political agenda ini. Itu saya kata, saya dah ulang ni berkali-kali. Tuan-tuan perempuan mungkin dah tahu dah apa benda yang saya cakap. Bahawa dua kumpulan besar ini nampak jelas bahawa satu kumpulan yang Anwar Musa, Hishamuddin dan sewaktu dengannya, itu satu kumpulan dinamakan kartel dalam UMNO. Kemudian dikatakan kumpulan pengkhianat Keris 13. 13 orang yang dikata menandatangani SG menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri berada di dalam komponen UMNO ini. Dan kalau kita tengok 91 campur 13 adalah 104 dicampur dengan beberapa wakil daripada parti-parti yang lain, maka cukup untuk menumbangkan kerajaan yang ada sekarang. Jadi adakah PN akan tumbang malam ini? Sebenarnya itu bergantung kepada berapa kuat UMNO untuk nak menghadapi situasi dan keadaan sekarang ni. Kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian daripada ahli parlimen UMNO masih berada di dalam kabinet Muhyiddin Yassin. Dan itu merupakan strategi Muhyiddin Yassin yang paling ampuh, dan beliau belajar tidak lain tidak bukan daripada Mahathir Mohamad, Tun Mahathir. Apa yang diajar kepada beliau itu adalah sesuatu yang sangat baik dan sangat berkesan. Bukanlah sangat baik, tapi sangat efektif dalam beliau menangani satu kumpulan yang besar seperti ini. Cara nak menangani kumpulan yang besar seperti ini adalah dasar pecah dan perintah. Kita tengok masa zaman Pakatan Harapan dahulu, apa Mahathir buat? Dia tak bagi jawatan yang banyak kepada geng reformis di dalam Parti Keadilan Rakyat. Sebaliknya dia bagi banyak jawatan kepada geng-geng kartel di dalam Parti Keadilan Rakyat, Azmin, Zuraida, dan jawatan tu jawatan-jawatan yang besar tau. Siva Rasa, kalau kita tengok Xavier, dia dapat jawatan-jawatan yang besar di dalam kabinet Mahathir. Dan dia bagi jawatan penuh kepada menteri-menteri ahli parlimen yang parti dia tak besar, seperti Amanah kita kata. Mempunyai hampir kesemua daripada 11 hampir 10 orang adalah menteri penuh atau timbalan menteri memegang jawatan tersebut. Atas dasar apa? Kerana mereka tahu parti-parti yang kecil ini akan mudah takkan menggugat Tun Mahathir. Sebaliknya parti yang besar seperti Keadilan yang memenangi 50 kerusi, hampir 50 kerusi pada waktu itu, boleh menggugat Mahathir sekiranya mereka memegang jawatan yang besar. And sure enough, kita nampak dalam pengkhianatan tersebut, bila Mahathir meletak jawatan atas desakan daripada geng-geng pengkhianat ini, kita dapat lihat betapa selepas itu ada pula golongan-golongan yang terhutang budi dengan Tun ini, membentuk kerajaan. Lepas itulah kita kena bersama dengan Tun lah dan sebagainya. You see macam mana the plan work. So the same actually dibuat oleh Bersatu, dibuat oleh Muhyiddin Yassin. I think dia punya mastermind tidak lain tidak bukan Azmin juga sebenarnya, iaitu apabila mereka memberi jawatan kepada orang yang tidak penting, jawatan yang sangat penting. Kita bagi contoh Adham Baba. Dr. Adham, kalau kita tengok Dr. Adham sebelum ini bukanlah seorang yang sangat dikenali pun. Seorang yang tak dikenali pun di dalam dunia politik kita. Kita tahulah, among politician mungkin kenal lah Dr. Adham ni kan. Tetapi dapat jawatan yang paling penting, antaranya apa jawatan dia? Menteri Kesihatan. Mempunyai bajet yang sangat besar. KPKT tak payah cerita lah, dia bagi kekalkan kepada Zuraida. Azmin dikekalkan, dia letakkan kepada Miki. Tok Pa Bersatu, dia letakkan sebagai Menteri Ekonomi. Dan ekonomi serta Miki, dua-dua melibatkan ekonomi. Serta Menteri Komunikasi, tiga-tiga dipegang oleh orang Bersatu. So kalau kita tengok, kesemua jawatan-jawatan yang sangat penting. Komunikasi, kita tengok Saifuddin Abdullah. Miti Azmin, ekonomi Tok Pa, kemudian KPKT kalau kita tengok dipegang oleh tidak lain tidak bukan Zuraida Kamaruddin. Jadi semua jawatan-jawatan ini didominasikan oleh oleh Bersatu. Dalam masa yang sama kalau kita tengok mereka yang tidak penting di dalam UMNO diberi jawatan-jawatan penting.
Contohnya, dan tidak ada majlis tertinggi. Kalau kita tengok Tajuddin, majlis tertinggi tak ada jawatan. Ahmad Mazlan, majlis tertinggi tak ada jawatan. Azmin pula. Zahid, majlis tertinggi. Presiden UMNO tak ada jawatan. Najib, bekas Perdana Menteri tak ada jawatan atas alasan mereka ada kes, dia kata. Okey, tak apa. So, itu kalau bukan tamparan, itu saya tak tahu. Sebaliknya, dibagi jawatan Menteri Wilayah kepada Anwar Musa, seorang ahli parlimen yang daripada Kelantan, ahli parlimen Kelantan, menjadi seorang menteri wilayah di wilayah. So, bagaimana kita kata tu? Kalau dulu Khalid Samad, okeylah juga dia ahli parlimen Shah Alam dengan wilayah tu sempadan je. Tetapi yang ini orang jauh dia letakkan. Kenapa? Sebab itu saya kata sekarang ini, dasar pecah dan perintah yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin inilah yang menjadi satu sebab utama kenapa UMNO tak boleh nak bergerak ke arah dan juga kepada landasan yang dia nak kena gerak. Dia orang tak boleh pegang kepada apa yang nak pegang. Sebab apa? Orang yang seperti kalau kita tengok Kunan kata, oh kita kena bagi kena bagi laluan kepada Pagoh, dia kata kepada Muhyiddin Yassin. Ada Hambaba dia kata, kita kena bagi Muhyiddin Yassin bertanding di Pagoh. Dan sewaktu dengan